Astagfirullahaladzim. Wa na'budu wa na'udzu min syarri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Dengan nikmat itu jemaah sekalian, kita mampu mengecapi akan erti sebuah ketenangan sebenarnya di atas dunia, yang mana di dunia ini tiada satu pun yang membawa pada ketenangan. Kesenangan dia ada, kesenangan ada. Senang yakni luaran, namun manusia cuba nak bawa ke dalam. Senang dalam hati, namun senang yang tidak dibawa dengan kebenaran, tidak dibawa dengan yang membawa kepada Allah SWT, dia akan berubah menjadi susah balik. Dia tidak akan membawa pada ketenangan. Jadi tenang itu hanya dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senyap dengan Allah, jiwa kita menjadi tenang. Jadi belum tentu orang yang senang itu tenang. Belum tentu orang yang susah itu resah. Susah dia di dalam hati ini ada dua keadaan, tenang atau gelisah, atau resah gelisah. Tenang atau resah gelisah. Kita sangkakan susah itu membawa kepada keresahan, belum tentu. Kita sangka kesenangan membawa kepada ketenangan, belum tentu. Kenapa? Sebab bicara soal hati, jiwa ini dia bukan tergantung dengan luaran keadaan, tidak, jemaah sekalian.
Malah kalau kita belajar dengan sirah, kita tengok bagian-bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang begitu hebat sehingga digelarkan Rasul Ulul Azmi, yang mana antara 25 Nabi dan Rasul ada Nabi SAW itu termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yang mana kuat tekanannya, cabarannya kuat, luaran menekan. Tidak cukup di Mekah, di Madinah pun sama, yakni dengan peperangan demi peperangan. Namun Nabi lah yang mengajarkan kepada kita erti ketenangan. Kalau tengok pada luaran tu, nak diancam bunuh, kemudian nak sebarkan agama Islam itu, nak bermandikan darah, nyawa dipertaruhkan. Sehinggalah Nabi wafat 10 tahun di Madinah. 80 lebih peperangan Nabi pernah sertai. Dan Nabi pun pernah sampai luka patah gigi Nabi di perang Uhud. Dan ini bukan perbincangan yang mana kalau kita lihat memang tidak timbullah perbahasan tenang tu. Tapi dengan keadaan luaran itu yang kita lihat, Islam pula berada di satu tempat yang orang kata apa, batu-batu, pasir, padang jarak padang terkukuh lah awalnya Makkah Al-Mukarramah tu. Bukannya Allah takdirkan Islam tu turun dekat Paris sebagai contoh, dengan salji, dengan sejuk, mungkinlah kita rasa seronok juga. Ini dengan panasnya. Lepas tu bila hijrah pula, syariat yang pertama berperang pula tu, Badak Al-Kubra. Mas sekalian, sekarang ni orang pergi umrah dah mula buat trip ziarah ke Badak. Tapi nak canggih mas sekalian, kau betul-betul ziarah time bulan Ramadan lah. Pergi ziarah Badar tu time bulan Ramadan. Tengok macam mana. Alhamdulillah waktu mula-mula buka PKP 2021 2022 boleh pergi umrah balik. Bulan Ramadan pergi, dan saya bawa pergi Badar trip. Dan waktu tu kita ejah balik. Waktu itu bila tanya-tanya, mereka tak pergi ke situ. Tak tergerak hati bila Allah izinkan pergi bulan Ramadan. Gerak hati kata kita pergi ziarah. Rasakan macam mana bulan puasa Nabi berperang di Badar Al-Kubra. Dengan panasnya waktu tu, ya Rab, Allah ceritahu lah 47 ke 48 waktu tu. Naik bas tu, berekon tu. Nabi SAW naik unta. Satu ekor unta, 3 orang naik, berimpit-impit naik. Ayah ni mas sekalian, nak sebarkan Islam dari peringkat awalan ni. Tapi itulah perbincangan ketenangan. Kenapa boleh tenang? Iman. Hari ini kita boleh tenang, relax, bukan sebab senang. Wallahi mas sekalian, jangan salah faham. Orang beriman tu kelebihan dia, dia tak tertipu dengan kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan kesenangan dunia. Nabi Allah SWT menterjemahkan dunia ini dengan kesenangan. Dan orang beriman, dia kalau boleh duduk relax, tenang, senang macam senang tu, dia tidak kata oh ni sebab dunia, tidak. Sebab Allah tenangkan hati dia. Itu kelebihan orang beriman. Dia tidak akan tertipu, dia tidak akan mengatakan bahawasanya oh dunia ni dah membawakan dia kegembiraan, tidak. Wah, imam kalau kita pergi berjalan-jalan tengok keindahannya, cantik, pergi jalan sana jalan sini tengok. Wallahi mas sekalian, bila kita tengok suatu keadaan itu, kita boleh rasa kenikmatan tu bukan sebab dunia tu. Sebab padanya zahir tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab iman. Baru kita nampak peranan iman tu. Kalau tidak, kita tak nampak macam mana relate iman tu, Ustaz. Dan biasa salah faham, kita relatekan iman tu dengan tangisan, dengan air mata. Salah bawa. Macam tadi kita bawa kisah Nabi SAW. Tapi perbahasan setengah-setengah tu membawa pada tangisan, membawa pada kesedihan. Walhal kedatangan Islam itu membawa kepada kabar gembira. Bayangkan dalam surah Al-Baqarah 25 Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Maknanya iman ni khabar gembira. Bermaksud sepatutnya KPI ataupun kedudukan kehidupan umat Islam itu kalau dinisbahkan dengan iman, itu adalah kehidupan yang membawa pada ketenangan, dan dia kena menjadi sumber contoh kepada bangsa lain. Sekarang ni kalau kita lihat macam-macam tragedi berlaku, Na'udzubillah min zalik, semua tragedi nak apa? Nak habiskan hayat hidup, terjun jambatan. Kita ingatkan agama lain, contoh kan,
Islam. Jangan ingat kita Islam tu kita boleh rasa nikmat iman. Jangan, belum tentu. Tapi sepatutnya Islam tu terjemahan iman, sepatutnya sejahtera. Bil makna Islam juga adalah menyerah diri. Serah diri pada Allah. Maksud kita tidak serah diri pada Allah lah. Itu maksudnya. Sebagai contoh dalam perjalanan hidup kita ni, dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, perbincangan fatanah, kebijaksanaan dan tabligh. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Kita bincangkan dua usul atau uslub kaedah perbincangan. Fatanah, tabligh. Fatanah ni apa? Bijaksana. Bijaksana ni apa, iman sekalian? Kita bincangkan sebenarnya ni orang yang bijaksana ni, pertama sekali Allah bagi kat dia, dia akan faham tentang masa. Allah akan bagi dia faham tentang mengurus masa. Masa apa iman sekalian? Dia bukan nampak masa ni bukan sibuk keluar kilik, kelang kelibut ni masuknya. Hektik, dia kata hari-hari tu sibuk tu, bukan dia nampak dunia dah. Dia nampak dia sedang menguruskan dunianya untuk akhiratnya. Dia menguruskan dunia, bukan menguruskan dunia untuk dunia. Tak ada. Umat Islam tidak diajar untuk dunia untuk dunia. Tidak, mas. Dan orang kata kalau kata dunia ni boleh bawa balik masuk syurga, boleh. Duit boleh bawa mati, boleh. Memang bawa mati pun duit ni. Kalau tak bawa mati senang, jangan ada duit. Barang siapa yang ada duit mesti akan bawa mati. Mesti bawa mati duit tu. Ayat saya macam itu pula. Orang kata duit tak boleh bawa mati. Siapa kata? Duit yang tak boleh bawa mati satu, dia tak ada duit. Langsung tak ada. Itu tak bawa mati. Once dia touch duit, one touch consider soul. Akan ditanya. Setiap hal dunia akan ditanya, ini mas sekalian. Setiap barang yang diadakan, nampak. Barang dunia bukan barang ada sendiri. Ni pun kena faham. Dalam hidup kita ni jangan gambar yang salah faham. Dia ingat dunia ni usaha dia, kemudian dia yang mengadakan. Walhal kalau kita syarah dalam bab akidah, tauhid, dan memang kita bawa pada perbahasan Siddiq sebagai contoh, sifat yang pertama bagi sifat wajib bagi Allah SWT itu nafsiyah wal wujud. Wujud. Wujud ni hanya pada Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan al-wujud, wujud al-mawjud, yang ada. Imam Abu Hanifah mensyarahkan al-wujud. Ini maksudnya saya bawa ni, guru saya bawa kalam daripada ulama salaf, mengatakan bahawa sifat 20 tak ada kaitan dengan ulama salaf. Ni ulama salaf ni, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia syarahkan al-wujud tu. Imam Abu Hanifah mensyarahkan al-wujud, isyarat kepada amantu billah, aku beriman kepada Allah, hanya senya yang wujud, yang ada hanya Allah. Maka yang ada hanya Allah, lawan kepada sifat ada itu tiada, mustahil, tiada. Yang ini makhluk. Allah bersifat ada, maha ada, makhluk tiada. Dah, kalau makhluk tiada, yang ada ni apa? Dia pergi kat situ. Yang ada ni, adakah dua ada? Tidak. Yang ada ni diadakan. Kita tidak memegang sifat ada, tak ada. Sebab ada tu mutlak pada Allah, nafsiyah. Yang ada ni kena wajib kita i'tiqad bahawasanya ada ni bukan ada sendiri. Tak boleh fikir ada ni ada sendiri. Kalau fikir ada sendiri, habis. Dia tengok ada saja, diadakan. Dia tengok diri dia, lagilah faham, dia adakan, mana boleh ada sendiri diri dah. Kalau diri dia ada kan, dia tengok motor, dia tengok kereta, dia tengok anak, dia tengok rumah. Adakah dia yang mengadakan? Tak boleh. Diri dia pun tak mampu nak adakan sendiri, tiba-tiba nak mengadakan kereta. Kalau betul dia mampu mengadakan diri dia sendiri, adakanlah diri dia. Boleh. Bukan diri, bahagian kompartmen badan pun kalau hilang, consider habis lah. Consider gone. Kalau nak ganti pun tak sama. Nak adakan sebahagian dalam badan kita pun belum tentu. Bermaksud adanya alam ini itu bukan dengan sifat alam, itu sifat Allah yang maha ada. Maka bila dia tengok benda, sepatutnya dia nampak apa? Semua yang ada tu dia adakan. Bukan sebab kerja dia. Berapa ramai etikot sebab dia kerjalah dia boleh buka kereta. Sebab dia kerjalah dia boleh ada rumah. Berapa ramai etikot begitu. Isteri pula
Ni kadang-kadang kita cerita bab akidah betul ni, tiba bab isteri pula. Isteri etikad, sebab saya lah ada abang. Abang jangan. Itu kadang dia kemuncak perbincangan pula dalam akidah ni pula, saya bawa pada rumah tangga. Kadang tu setengah tu cerita akidah tu. Bahasa modal, bahasa pasar, bergentam-gentam je tu. Tapi nak syarah pada isteri, geda-gedu kadang. Nak syarah sifat wal awal wa akhir dia tak boleh dah. Sebab apa? Kita letakkan buat isteri kita lah yang pertama dan terakhir. Habis. Kadang terkedu dah. Ada tu, bahawa saya ni ada ni untuk abang. Ada tu, dia pakai ada. Kadang-kadang orang saya faham, dia kata saya ni membawa kepada pemahaman salah. Ada setengah tu. Dia bukan salah, dia tak suka. Dia tak suka bawa pasal akidah ni saya letakkan dalam rumah tangga. Dan satu perbincangan khusus, saya panggil apa? Akidah songsang dalam rumah tangga. Manusia ni boleh mengakui wujud Allah, tapi pada yang sama ada dua wujud pada diri dia. Ini manusia kat mana kegagalan dia? Sebab dia meletakkan diri dia itu punyai sifat itu juga, terutama sifat nafsiah tu. Yang mana kalau kita letak adanya kita ni bukan sebab kamu, bukan sebab aku. Allah adakan kita berdua, jodoh kita dipertemukan, dijodohkan. Ayat depan, di depan tu. Kadang-kadang itu buat tak lepas tu. Nak cerita macam mana nak cakap dijodohkan ni? Tak ada. Saya ni memang sebab kita. Abang ni siap bang. Dia atas usaha dia, tentu dia jodoh tu tentu dia. Padahal dijodohkan. Nak tahu dia faham akidah setengah mana, try tambah satu lagi tengok. Ataupun tak payah tambah satu lagi, bawa bincang, perbincangan tambah satu lagi. Tu bawa bincang je. Kadang-kadang bincang pun bergaduh dah. Bergaduh dah. Bawa bincang. Benda belum jadi. Dia seakan-akan perbincangan tu pasti jadi. Nampak tak? Dia biasa macam itulah. Cakap mesti nak buat, mesti nak jadi ni. Nampak? Kadang-kadang kefahaman atas hasil tu pun dah salah. Walah kita bincang, apa pendapat kamu tentang jodoh kata. Kalau jodoh ni kita berdua ni sebab apa? Sebab I lah. I sayang you. Ni semua orang ni tak layak untuk you. You layak untuk I je. Apa cakap macam mana? Cerita tak kita, kamu tak kamu, ustaz tak ustaz katanya. Awak untuk saya. Awak terdiam tu kawan. Yelah betul tu. Kita setia pada yang satu katanya. Habis setia pada satu terus. Orang duk kempen saya cakap tu. Kalau betul-betul kempen itu suami kita, pastikan di syurga tu suami kita. Saya cakap orang buat. Kalau betul kamu nak pastikan tu suami kamu, pastikan di syurga tu suami kamu. Pun terdiam. Kadang macam-macam tu lah timbul isu Allah uji. Tiba-tiba adanya, ialah kecurangan lah apa. Sebenarnya Allah nak uji sebenarnya. Allah nak uji. Bila uji tu perangai keluar, macam-macam perangai keluar. Mengamuk macam singa, ada macam hantu, ada jembalang, ada keluar. Macam-macam perangai keluar. Lah, ingatkan dah warak dah tu. Tak juga. Ni perbincangan apa ni? Dia tak mampu menterjemahkan sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu. Iman dia itu tidak benar-benar letak yang ada hanya Allah. Tengok suami, suami diadakan. Bukan ada sendiri. Tengok isteri diadakan. Kereta diadakan. Bila macam tu baru kita boleh bincang fatona. Bijak. Orang bijak ni dia tengok bila diadakan, ditanya nanti. Kelas. Tambahlah lagi, tambah. Lagi banyak tambah, lagi banyak tanya. Sebab dia ada bukan sendiri. Kalau ada sendiri, tak ada siapa nak tanya. Lantang lah. Pakailah kereta sebab banyak nak pakai. Ada orang bila dia interview kan, viral pula tu. Mana lagi nak tambah isteri ke tambah kereta? I tambah kereta lagi I suka pada tambah isteri. Tajuk dia. Dia tak tahu tambah kereta lebih parah daripada tambah isteri. Ya Ustaz. Tambah isteri ditanya sekali. Ia ni tanggungjawab kita. Kalau kita jalankan tanggungjawab, selesai. Tapi kalau tambah kereta, Allah akan tanya dari mana dapat sumber kereta tu dan ke mana kereta tu dibawa. Harta tanya dua kali. Tak ada seorang pun marah atau tak ada seorang pun ingatkan, tak ada takut. Sikit pun tak takut. Yang banyak orang takut-takutkan tambah isteri. Tapi tambah kereta, tambah rumah, tambah tanah, tak ada siapa marah. Malah kadang orang kata, very good, you are very intelligent. Yes, kita kena manage wealth management. Wealth management lah sangat. You boleh manage kalau Allah tanya saya satu.
Sekarang memang kita sedap sana, atur sana. Allah tanya dulu sumber mana. Kemudian dah ada, saya halal, tak bawa benda haram. Okey, dah dapat sumber yang halal, ke mana pergi pula? Pastikan halal. Kita ada 3. Mileage kita nombor 1 lagi banyak. Mileage kita nombor 2, nombor 3 kurang. Kenapa kurang? Bawa pergi mana? Tengok banyak. Malaikat pun buka Google Map, Google semua keluar CCTV. Jalan yang Allah tak reda siap. Itu nama fatonah. Cerdik dia bermaksud al-qayyis mandana nafsa lima amila ba'dal maut. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik ni Allah bagi dia cerdik bukan sebab dia boleh ada dunia, dia ada CJ, dia ada tak. Dia boleh ada dunia dan dia nampak akhirat pada dunianya. Dia nampak, dia tengok, ini sekarang jenuh aku nak jawab dengan Allah ni. Dia bukan soal tak ada dunia, bukan itulah. Dan ini juga perbahasan zuhud. Dia tengok dunia, nampak akhirat. Tengok dunia, nampak akhirat. Lain sekali akhirat semua. Tak ada istilah dunia pada diri dia. Sebab apa? Setiap barang dunia ditanya di sana. Jadi akhirat lah. Beli kereta sebab dunia ke akhirat? Akhirat. Sebab kita ditanya. Semua nikmat dunia ditanya. Summalatus alunna yawma'izin anin na'im. Kat situ kita faham. Bijak ni adalah orang yang mampu tengok dunia bahasa mudah lah, nampak pahala. Memang itulah orientasi Nabi SAW, membawa manusia daripada berharap kepada benda atau berharap pada dunia yang sempit kepada akhirat yang lapang, luas. Malah bila dikira pada akhirat, tak ada istilah rugi pula tu. Berurusan dengan akhirat tak ada rugi walaupun hilang. Hilang saja Allah uji dengan musibah kehilangan, Allah suruh sebut istirja, Allah ganti lebih baik. So tak ada rugi. Bila orang tak ada rugi, hati banyak senang lah patutnya, banyak untung. Tapi biasa manusia itu, dia tak boleh merasai keuntungan akhirat. Dia tak mampu merasai. Sebagai contoh, bagi seorang berbalik pada isu rumah tangga tadi, bagi seorang isteri, berapa ramai seorang isteri dia rasa seronok, dan bagi suami berjaya membawa kepada misi seluruh perbuatan isteri itu sebenarnya boleh jadi pahala, seluruh perbuatannya. Dia takkan ada istilah rugi bagi seorang isteri. Dia buat kerja rumah tu, every single things, semua tu, bila dia buat benar-benar kerana Allah dan taat dengan suaminya, all access. Tapi berapa ramai isteri, dia terasa diri dia dipergunakan, rasa macam hamba, rasa macam tak layak. Bila tak pegang harta, rasa tak ada harga. Nak kena bagi harta baru ada harga. Walhal diri isteri itu sendiri telah berharga. Malah isteri solehah, tak ada satu pun barang dunia boleh atasi dia. Tak ada. Kita kalau dapat isteri solehah, apa isteri solehah ni? Kerja dia apa? Kita tengok dia, kita senang hati. Tengok, Nabi kata isteri solehah, tengok dia senang hati. Kalau salah, macam katalah ada berlaku clash ke apa, dia minta maaf dulu. Kalau kita ada isteri macam tu, kita bagi beli yang paling mahal kat dunia pun tak boleh bayar dia. Takkan terbayar. Bagilah apa kat dia pun tak ada. Sebab Nabi kata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Nak bagi apa? Nak beli jiwa apa isteri? Awak tak terbelilah. Abang tak boleh nak bagi dunia ke awak. Abang hanya boleh doa pada Allah, Allah bagi syurga firdaus untuk awak. Baru isteri tu buat kerja rumah senyum, buat masak senyum, buat senyum. Apa senyum ni? Saya dah bau dalam rumah ni jannatul firdaus. Sudah. Ini isteri makam tinggi ni dah. Tak ada rungut sikit, tak ada penat lah, apalah, tak ada. Boleh berlaku ke begitu? Boleh. Bila Allah nak pilih seseorang itu, Allah cabutkan dalam hatinya kesedihan. Cabut. Allah cabut dalam hatinya keresahan. Cabut. Allah cabut dalam hatinya keraguan. Cabut. Allah gantikan dalam hatinya ketenangan, kelunakan, keyakinan. Maka macam orang invest satu perkara, dia keluar duit 500,000, dia invest, dan dia tahu return of investment tu lebih daripada 500,000, maybe 10 juta. Bila dia invest, dia senyum. Sebab apa? Sebab dia nampak keuntungan itu. Baik, Mas sekalian. Maka di sini ada hadis yang menyokong perbahasan kita ni, Mas sekalian. Bagaimana melihat Allah SWT
bila menceritakan tentang akhirat ni, dan Nabi SAW menterjemahkan bagaimana cara melihat dunia ni mas sekalian. Dalam satu hadis Nabi SAW, Imam At-Tirmizi Ibn Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibu syitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ya abna adam tafarraq li'ibadati amla sadrak ghina wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqrak. Yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan akan aku tutup kemiskinan. Baik. Maka di sini jelas, bila Allah bagi seorang kebijaksanaan, tengok yang pertama yang Allah takdirkan, taklifkan ke atas seorang hamba itu adalah Allah minta pada cucu Adam, hai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Yang ini masa. Sebab tu ibadat utama Imaduddin, tiang kepada agama itu adalah solat. Solat tak pakai harta, pakai masa. Ramai orang tengok harta tu mahal, dah masa lagi mahal. Sebab tu solat ibadah paling mahal, sebab dia menggunakan masa. Ada orang ada harta tapi tak ada masa, dan sebanyak mana harta pun tak boleh beli masa. Tak boleh. Masa milik Allah. Tengok, masa pada solat. Dan Allah minta, Allah kata, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Jadi orang yang cerdik ni, dia nampak masanya, dia akan luangkan, dia akan malah perkataannya, masanya itu memang untuk beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana nak tahu masa yang kita ada ni kita guna untuk ibadah? Contoh, kita ada masa kita kerja, kita guna masa jugalah. Kita ada isteri, kita duduk dengan isteri, kita guna masa. Ada anak, kita duduk dengan anak, kita guna masa. Semua perbuatan yang kita nak perlukan di dunia ini asasnya masa. Maka kita sedang gunakan masa itu. Baik, bila masa itu mencapai martabat ibadat, yakni ibadat yang pertama lillah, kerana Allah, dan perbuatan itu tiada melanggar syarak. Tapi yang bila kita mendapati ciri itu, kita tahu kesan dia apa? Kesan orang yang berjaya meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Allah yang pertama akan berlaku pada diri dia, amla sadra ghina. Yang pertama, nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dia ni bila bagi masa untuk kerja, dia bagi masa untuk bekerja, dan kerja tu dia yakin untuk ibadah, dia buat kerana suruhan Allah, bukan sebab dia nak dapat dunia, tapi nak menguruskan dunia. Dia perlukan dunia, dia nak uruskan untuk akhirat, untuk ibadah lah. Bila dia iman, dia yakin ada akhirat, yang prima kerana Allah, maka dia lakukan mengikut apa yang Allah suruh. Maka Allah akan campakkan dalam hati dia kekayaan. Dia panggil apa? Qanaah, tenang dia, walaupun kerja banyak. Ada orang kerja sikit tapi hati resah, ada orang kerja banyak hati tenang. Kenapa ya? Kerana yang pertama, Allah telah penuhkan dadanya dengan kekayaan. Dan yang kedua, wa asudda faqra, Allah tutup kemiskinan dia. Ramai orang ini yang ramai orang nak, malah timbul perbahasan biar apa saya bergaya. Cari tidak di sekalian, ada orang Allah bagi dia harta, dia ada lawan kepada hadisnya, ada lawan dia. Tapi saya cerita dulu. Ada orang Allah bagi dia harta, lalu sekali dia cerita balik kesusahan dia, lalu sekali orang kesian kat dia. Dia buka balik cerita kelemahan-kelemahan dia, dia dulu macam mana. Lalu sekali orang tengok harta dia, orang nampak kesian, bukan nampak kepada kehebatan itu, aizah tu tak ada. Dia tu nak sampai macam itu. Aku tahulah cerita dia macam mana. Dia cerita. Kadang tu kita tengok dia tu kesian, dia nak mendapatkan harta, kesian. Jangan. Bila dah dapat pun kesian. Sebab dalam rupa kita ni jemaah sekalian, untuk melihat ni, dia bukan kata kita yang menentukan orang nampak kita ni.
Yang menentukan pandangan seseorang itu yang menjaga pandangan itu Allah SWT. Dalil ini buktinya. Allah tutup kemiskinan kita, tak nampak susah dan tak nampak orang kata apa rendah. Allah angkat darjat dia. Sebab tu setengah tu cuma sekalian, kalau kita Allah takdirkanlah jumpa dengan seseorang, nampak dia macam biasa kan, dia rata macam tak ada. Tapi bila kita berhadapan, dia terasa dia punya haibah, dia panggil haibah, dia panggil. Rasa dia punya dia ni berisi ni. Padahal dia biasa dia. Kan mas sekalian? Baik. Dan lawan kepada hadis ini mas sekalian, wa illam taf'al malak, dan jika kamu tidak melakukannya, yang ni apa? Tidak meluangkan masa. Yang ni hidup kita ni ada masa, tapi kita tak peruntukkan masa. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata apa? Luangkan masa, jangan tunggu terluang. Masa ni takkan luang sendiri. Allah bagi akal untuk kita fikir untuk luangkan masa. Jangan fikir tunggu ada masa, tak ada. Bukti contoh kita pergi Mekah, pergi Madinah. Kita nak pergi ke contohlah nak tawaf. Kita kata apa? Nantilah tunggu senang sikit ataupun tunggu dah masa tak ada orang. Tunggu masa tak ada orang sampai ke sudah balik ni. Kita ni nak tunggu masa, bila masa tak ada orang, semua ada orang. Masa tengok daripada TV kan, daripada bilik nampak tak ada orang, sesat lagi turun, ramai terus. Ni mana datang Dia lupa jin pun tawaf juga masalah. Nah, ini cerita benar daripada almarhum Datuk Syekh Hasan Al-Hafiz. Beliau jaga agung kan, waktu tu tak silap Sultan mana jaga. Ni beliau cerita katanya. Dia kata apa? Dia kan bila kita mabit di Muzdalifah, lepas bermalam mabit, lepas ke 12 tu dah boleh keluar gerak tu. Ada yang pergi ke Muasim nak melontar, ada yang pergi tawaf. Jadi almarhum ni waktu tu di Mekah tak ada orang tawaf lah, sebab haji semua orang duk mabit di Muzdalifah. Maka dia pun bawa Sultan pergi, shoot pergi, beranggapan tak ada orang. Datang ramai. Dia kata betul lah jin yang tawaf. Nah, ini almarhum ni cerita tadi. Baik. Maka masa ni mas sekalian, jikalau kita tak luangkan masa, wa illam taf'al, kalau tak luangkan masa, apa yang berlaku? Allah malak tu saudara Allah buat apa? Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan. Hati kita ni duk sibuk, ada je tak kena ni. Yang tadi kita bincang, kita ingat sebab susah. Sebab susah duk kita rasa sebab tu hati tak senang ni. Ni kita sangka sebab tu hati-hati, dunia ni hati-hati masih. Jangan ingat dunia itu yang menyenangkan. Walaupun kita sedang mengalami kesusahan, dan bila susah kita akan efek hati rasa resah, susah. Kita sangka resah tu sebab susah. Okey, fine. Dia pun kerja lah. Kerja, buat tu, berentam sana, buat, pum dapat. Apa rasa sibuk lagi hati ni? Nampak? Padahal dia dah dapat dah apa yang dia nak tadi. Dan waktu itu dia cari lagi. Dia pergi sana, dia pergi sini, nak tutup, nak mencari apa makna erti hati tu. Kemudian missing in action. Macam ada satu nang lompong lah hati ni. Kemudian di situlah dia seka balik. Mula datanglah kehilangan, kerosakan, dan baru bertimpa balik sakit. Walhal hati tu sibuk, resah. Wallahi, bukan ni hadis kursi ni. Hati tu kalau kita susah tapi kita rasa resah, bukan sebab susah. Hati kita ni sedang tidak diisi oleh Allah. Allah tak isi hati kita ni dengan ketenangan. Maka bagi masa balik, walaupun susah. Sebab tu sebagai contoh solat. Solat ni dia tak ada bias. Kamu susah ke, kamu tak ada duit ke, kamu bilion ke, on the dot. Timing tak ada. Orang kata dia ni orang susah. Solat ada dua waktu. Solat untuk orang senang awal sikit lah. Untuk orang susah, sebab dia susah boleh lambatkan lah kata. Susah, lambat ni bukan sebab susah senang. Lambat ni sebab ada masyarakat halangan syarak. Tu saja. Jadi tak ada istilah dia ni susah kemudian dia boleh orang kata apa diskaun dari segi ibadat. Tak ada. Allah tetap tuntut kata gitu. Malah Allah bagi pula, jika kamu tak boleh luangkan waktumu, dahlah susah, lepas tu resah, dahlah jatuh di tiba tangga, dahlah susah, jatuh di tiba tangga. Macam itu pula. Allah bagi hati dia malak tu sadra, hati dia resah. Dan ini yang kita bincang tadi, orang nak jaga imej, tiba-tiba Allah
Biarkan. Yang ni apa Allah kata? Syu'la walam asuda faqrab. Aku tidak menutupi kemiskinan. Kadang-kadang kita dengar, macam mana aku tak menutupi kemiskinan? Okey, dia macam ni. Nabi ni hidup susah macam susah. Tapi tiada riwayat. Maksud tak ada ni, Nabi sendiri bercerita aku susah. Tak ada. Nabi tak menceritakan kesusahan Nabi itu, melainkan sahabat melihat. Itu saja. Tapi kesusahan Nabi itu kita melihat dengan keimanan dia jadi lain. Nampak hebat pengorbanan. Tapi ada spesies orang, dia buka balik kesusahan dia. Saya nak sampai ke tahap ini. Saya buka satu. Dia rewind balik cerita dulu. Yang Allah dah tutup dah patutnya. Orang tak tahu pun dia susah. Cakaplah, itu sebab tak payah cari alasan. Kalau Allah takdirkan tuan-tuan malam ni, katalah semua dapat 10 juta, tukar Bentley semua gitu. Datang sini semua Bugatti, Veyron, Bentley, Lamborghini, lambung tinggi kan. Lambung tinggi. Lepas tu orang pun pakat ni, suruh PO 7 tu, Atakwa tu kata, dah bertukar kita ni, apa benda dia pun, interview tu. Jawab satu je, Haza min fadli Rabbi, ini Allah bagi, dah cerita. Tak payah nak dapat ni, bukan senang. Kita orang pakat-pakat pergi ke sana, tinggal nak bergaduh, jangan cerita lah balik pinggan tu dia biasa katanya. Makan, janganlah cerita ikat pun, dia cerita balik semua. Betul orang pun macam kagum, bukan kagum sekalian, melekat balik kesusahan tu. Parah lagi, bukan senang nak jaga ni. Ini tayar ni 2001, cukup bulan pening kepala juga ni. Orang ada duit pun cakap pening kepala. Ingat dengan aku pening kepala dah. Aku ni tertarah pening kepala, tak ada duit dah. Dia pun pening kepala ada duit. Hek saya ni nak dapat bukan senang, bukan sikit-sikit 10 juta sebulan nak dapat. Kita baru nak jadikan inspirasi. Peringkat awal boleh dia cakap macam what you doing for living. Bagi sedap kan. Sekarang orang Melayu, saya kadang-kadang tengok orang interview tu, Allah, tak ada ke satu skema yang ikut skema Nabi Sulaiman jawab. Tuan-tuan pegang ni, kita tak tahu, kita kena bersedia untuk senang. Kadang-kadang orang nak senang tapi tak bersedia. Persediaan pertama, jawapan tu. Bila Allah bagi senang, kena jawab dia ikut skrip. Nabi Sulaiman AS dah jawab dah. Surah An-Naml ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan Allah. Lina beluani untuk uji aku. Kelas. Aku syukur ke kufur? Dah. Bukan sebab aku bergeria pun. Ramai lagi orang bergeria pada aku. Tak dapat pun. Kita dia rasa kita struggle. Ramai lebih struggle daripada kita sebenarnya. Kita je tak nampak. Kadang orang susah kan. Kita tengok dia menjual tu. Ada satu tu medsos lah. Jual kayu api. Masih ada lagi orang jual kayu api. Zaman sekarang milenium ni. Tapi kat Indonesia tu. Jual kayu api nak bagi anak makan. Tengok ada lagi orang macam ni. Malam-malam pikul. Nak dapat RM5,000 je. Ya Rab. Kita ingat kita susah dah. Ada lagi susah. Jalan tu nak tengok orang susah. Kita ingat kita susah. Bermaksud. Janganlah bila nanti senang tu nak cerita balik. Tapi ada jenis macam ni. Allah tak tutup kemiskinan dia. Senang dah orang nampak miskin juga. Takut betul. Baik ni miskin. Daripada orang kata, ingatkan dia duit sangat. Aku try lah minta. Ingat dia transfer RM10,000 ke untuk infak ni. 100 je ni. Dah. Kan dah kena kita sekali. Kita tak nak kita kan. Alang-alang bukan duit tu. Pastikan Allah tutup kemiskinan kita. Jangan sampai terkehil. Tapi cara ni apa? Masa. Di sini ada kursi. Dan yang kedua penutup. Semua kita akhirkan masalah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala humuma hamma wahida, hammal ma'adi kafahu Allah hammad dunya." Barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu, iaitu ketika kembali kepadanya, iaitu kiamat, akhirat. Siapa yang jadikan hammahu, tujuan dia ada dunia ni satu untuk akhirat. Apa Allah buat? Allah akan cukupkan baginya keperluan dunianya. Cukup ni bukan maksud sikit. Cukup ni kalau dia keperluan setiap bulan daily expense RM30,000, Allah bagi RM30,000 lebih pun ada selain bulan. Cukup ni bukan cukup-cukup. Cukup ni panggil proportion, just nice. Ikut dia lah berapa cukup dia. Kalau dia perlu RM30,000, Allah bagi RM30,000. Kadang-kadang kita dengar takut tu. Berapa lagi tak cukup?
aku tak cukup 1 juta lagi dah. Allah, 1 juta lagi tak cukup. 3 juta dia dah, 1 juta lagi tak cukup. Ui, takut gerum tu dengar. Nah, jangan ingat cukup ni cukup banyak. Tak, cukup ni just nice. Dan kata Nabi SAW, وَمَنْ تَشَعْبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي الْأَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ الْأَوْدِيَاتِهِ halak. Dan barangsiapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia. Ini hati-hati, jangan tiru style barat, cabang-cabang niat. Satu je, niat untuk Allah. Maka Allah kata apa? Nabi kata, maka Allah tidak akan peduli kepadanya di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Kalau niat kita dah betul, dunia ni untuk akhirat, Allah tak akan pedulikan kita. Rasa terbiar dia rasanya, lonely rasanya. Hati-hati je mas sekalian. Jadi begitulah sikit banyak perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita membincangkan tentang fatwanah kebijaksanaan yang kaitkan dengan masa dan niat tujuan. Tengok dunia, nampak akhirat. Tak ada satu pun hal dunia yang tidak bawa balik pada akhirat. Semua bawa balik pada akhirat je mas sekalian. Jadi wallahu alam, itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian umatnya yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Mohon ampun maaf kepada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Takbir, Allahu akbar.